Okey, kita terus mula. Yang mana baru sampai, terus ambil pen, ambil kertas, terus kita salin apa yang patut. Kalau tak ada soalan tu, kamu tak dapat soalan tak apa. Saya ada share soalan tu, sama-sama lah kita bincangkan soalan ni, tengok. Okey. So tengok soalan satu ni, dia nombor 9. InsyaAllah boleh nampak Kalau tak nampak ke, tak clear ke, saya laju sangat ke, bagi tahu Okey. Ini topik sukatan membulat. Dia ada satu sukuan bulatan kat situ. Oh, okey. Sekejap saya tukar dah buat pen saya dah habis. Okey, sektor dia O, A, B. Dan ada satu ni kita panggil perentas perentas chord. PQ. Dan jejari dia adalah 20 cm jejari dia. Sini semua. OB. Sudut theta. Itu maklumat yang diberikan Dan okey, saya baca balik soalan dia. Rajah satu menunjukkan sektor AOB bagi sebuah bulatan pusat O. PQ ialah garis lurus Diberi OB 20. Dah tanda dah OB 20. Jadi ini jejari lah. Okey. OQ nisbah QB. Tulis sekali. OQ nisbah dengan QB sama dengan 3 nisbah 2. OQQB sini 3, 2. Kalau kamu tengok, maksudnya semua dibahagikan kepada 5 bahagian. Semua dibahagikan kepada 5 bahagian. Yang mana yang depan ni OQ adalah 3/5. Yang belakang ni 2/5. Daripada jejari dia 20. Yang ni secara masa kita baca soalan kita dapat maklumat ni. Okey. Jadi kita tengok kat sini, sini akan jadi 12 dan sini akan jadi 8. Okey, jadi sama cerita ni. Dan luas segitiga OPQ. OPQ, luas segitiga OPQ dia bagi adalah luas dia sama dengan 42.42. 42.42. Okey. Cari nilai theta dalam radian. Cari nilai theta dalam radian. Okey, kat sini kamu tengok macam mana kita nak cari nilai theta. Nilai theta boleh digunakan, boleh dicari nilai theta ni untuk A Theta ni kita boleh cari banyak perkara, banyak cara. Yang pertama, cara paling favorite kalau ada formula yang berkaitan. Okey. Contoh, ada luas ke? Ada panjang lengkok ke? Okey, kita boleh guna. Di kat sini apa kamu nampak? Luas. Luas apa? Luas segitiga. Ini luas segitiga. Okey, jadi kita akan gunakan formula luas segitiga. Itu dah luas segitiga Jadi apakah luas segitiga kat sini? Kalau kamu tengok saya tuliskan formula dia, luas segitiga kita akan gunakan formula penyelesaian segitiga tingkatan 4. Yang mana dia bagi tahu dalam penyelesaian segitiga kalau ada sudut kat sini, yang kat sini 12, ini pun 12, kemudian sini luas dia. Formula dia adalah sama dengan 1/2 AB sin theta. AB adalah orang kiri dan orang kanan dia. Macam tu. Okey, ini kalau kita guna formula apa? Formula berkenaan dengan penyelesaian segitiga tingkatan 4. Okey? Dan kalau soalan dia tengok, dia nak apa? Dia nak theta dalam radian. Lepas tu markah dia 4. Dia nak theta dalam radian. Bila theta dalam radian, apa yang kamu kena ingat? Kamu kena tukar mod kalkulator kamu tu kepada rad. Mod kalkulator kepada rad. Jawapan dapat rad terus. Okey? Jom kita try tengok. Macam mana? Berapa luas dia? 42.42 sama dengan formula kita 1/2. Ini saya anggap dia jadi segitiga sama kaki. Jadi kat sini adalah 12 kali 12 kemudian sin theta. Okey, kita boleh guna kalkulator terus untuk dapatkan benda ni. Itu ya. Kalau kamu pakai kalkulator, mana kalkulator saya? Sini buat terus
Okey. Kalkulator saya cari kalkulator kan. Okey, yang ini kita boleh buat terus. Kamu tengok yang ni 144 bahagi 2, 72. Jadi kat sini adalah sin theta sama dengan 42.42. Lepas itu bahagi dengan 72. Pindah sini ya. Ini saya bagi, ini cara biasa, saya tak pakai equation pun. 0.5892. Okey. Jadi kalkulator saya mod ni degree tak boleh. Saya akan tukarkan jadi rad. Bila kita tukar jadi rad, baru kita boleh buat theta sama dengan sin negatif 1 0.5892. Okey, shift sin 0.5892. Tutup kan? Tu dapat terus. Dapat sama dengan 0.63 rad. Okey? Boleh. Walaupun saya guna kalkulator iPad, tapi saya rasa kalkulator kamu lebih kurang sama aje. Mungkin function dia lebih kurang lagi sikit. Kan? Kamu tengok benda ni 4 markah. Kan? Kalau tengok jalan kerja tak banyak, tapi ke arah pergi ke situ. Kat sini saja dikira jalan kerja. Banyak kita isi ni. Kita isi nak dapat 12. 12 tak diberi. Diberi nisbah dan 20. Dia tak bagi 12. Nampak? Okey? Itu satu. Dapat theta kita. Bila dapat theta, tulis kat gambar ni 0.63 rad. Okay, soalan B biasanya dah mudah. Soalan B biasanya mudah. Tengok soalan B. Boleh faham Kalau kamu sangkut ke kamu tanya, kamu cakap terus saja. Cakap terus ya. Okey. Luas rantau berlorek. Okey, luas rantau berlorek. Ini kawasan berlorek kita. Luas rantau berlorek Jadi luas rantau berlorek secara idea kita adalah menggunakan formula luas sektor tolak dengan luas segitiga. Sebab tu 2 markah. Kenapa? Luas segitiga sudah diberikan. Kan? Luas sektor je kita perlukan. Luas sektor perlukan jejari 20 ada. Perlukan sudut 0.63 pun ada. Apa formula berkaitan? 1/2 R square theta. 1/2 R square theta. Ini luas sektor. Okey. Luas segitiga dia dah bagi berapa tadi? 42.42. Masukkan 1/2. Jari kita 20 kuasa 2. Theta kita 0.63 tolak dengan 42.42. Kamu akan dapat terus kat situ luas kawasan berlorek. Okey. Ambil kalkulator kira berapa dapat? 400 bahagi 2, 200. (83.58) unit dia bagi. Kalau kamu terlupa tulis unit pun tak apa. cm kuasa 2. Boleh Kalau tengok topik pertama SPM Form 5 topik pertama Form 5 bulatan biasanya dia duduk dalam kertas 1 tengok markah dia 6. Biasanya 6 atau 7 macam itulah bulatannya. Kamu kena, kalau kamu lupa kamu kena pergi tengok balik topik bulatan. Topik bulatan apa yang ada dalam topik bulatan ni? Yang pertama dicerita pasal ada sektor, ada panjang lengkuk, S sama dengan R theta formula dia, kemudian ni radius luas area L dengan A sama dengan 1/2 R square theta. Ni berkenaan dengan formula formula. Kemudian yang kamu kena ingat satu lagi, kalau diberi satu lagi kita panggil ni term bearing. Ini term bearing luas term bearing. Luas term bearing ni kita boleh dapat melalui formula 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Dan masa kita buat soalan ni biasanya sudut kita guna rad, jadi mod calculator mesti dalam rad. Dia kurang macam tu. Soalan akan berkisar macam tu. Cuma kadang-kadang dalam soalan ni ada berkenaan segitiga. Bila ada berkenaan segitiga, kita pergi dekat segitiga. Contoh tadi kita guna formula segitiga. Kadang-kadang dia guna formula segitiga biasa yang Soh Cah Tua. Okey?
Tu soalan nombor 1 ini. Saya tak boleh ambil nama sangat. Nanti kita tak habis. Selalu tak habis kita buat. Okey. Boleh Okey, saya terus pergi soalan seterusnya. Nombor 10. Ni saya guna buku saya baru sampai ni sebenarnya. Saya order. Bagus juga soal buku. Ini buku Mahir apa. Saya pun tak ingat je nama dia. Nombor 10. Kita tengok. Topik trigonometri. Topik yang menakutkan. Ada yang dah belajar, ada yang tak belajar lagi. Tapi trial exam biasanya ada soalan ni. Diberi bahawa sek X sama dengan 1/P. Okey, yang mana X adalah sudut tirus. Tak apa, yang tak belajar lagi pun tak apa, kamu follow tu. Mana tahu exam ada nanti. Dapat jawab 2, 3 lebih kurang pun tak apalah. Okey, soalan A, dia minta chord. Biasanya saya pakai C, tak apa kamu boleh faham Okey, chord. B pula dia minta apa tu? Sin kuasa 2 X/2. Okey, dalam buku teks kamu semua ni ada formula diberikan, okey, yang pertama sekali kita pergi dekat apa diberi ni. Dia bagi apa ni? Okey, dia bagi sek sama dengan 1/P. Apa kamu nak buat sini? Kamu kena buat segitiga. Dia kata sudut tirus. Sudut tirus biasanya dia berada pada sukuan yang pertama. Sini sudut tirus. Okey, sini sudut kita X. Sek adalah 1/cos. 1/cos. Jadi 1/cos X sama dengan 1/P. Jadi kesimpulan kita adalah cos X sama dengan P/1. Jadi kita akan isi kat segitiga ni. P/1 maksudnya cos apa? Bersebelahan hipotenus. Okey, lengkapkan segitiga ni. Sini akan jadi punca kuasa 2 yang panjang tolak pendek. 1 kuasa 2 tolak P kuasa 2. Lengkap ni. Lepas tu soalan tanya apa pun tak ada masalah. Kita boleh buat. InsyaAllah. Okey. Tengok soalan pertama. Dia minta apa? Chord bonus dia bagi. Chord apa? Okey. Chord X sama dengan 1/tan. Okey. 1/tan maksudnya apa? Kita kena dapatkan tan. Tan apa formula tan? Towa. Towa. Opposite adjacent hypotenuse. Kalau tan adalah owa. Kalau chord au. Dia terbalik saja. Dia terbalik. Jadi maksudnya saya akan ambil chord kita adalah bersebelahan bahagi dengan bertentangan. Dia terbalik daripada tan. Jadi jawapan kita akan dapat P per punca kuasa 2 1 tolak P kuasa 2. Biar macam ni saja cukup. Boleh tengok. Okey, ini 2 markah kalau boleh. Simple 2 markah. Untuk soalan trigonometri, sebab kita baru belajar ni, biasanya kalau soalan single-single macam ni, kamu boleh terus buat saja macam biasa. Tapi kalau dia keluar soalan pelik-pelik macam ni, kamu skip dulu dalam exam. Dalam exam kalau kamu jumpa pelik-pelik macam ni, kalau kamu tak ingat formula, sebab yang pelik-pelik macam ni formula tidak diberikan. Dia tak bagi formula. Jadi kamu boleh skip dulu. Tak ada masalah. Okey? Kalau kamu jumpa pelik-pelik macam ni lah. Kalau tak apa, tak ada masalah. Cuma masalah kalau jumpa pelik-pelik macam ni, kamu kena skip dulu. Sebab biasanya kalau dia bagi pelik macam ni, formula dalam exam kamu, dia bagi melibatkan, kita panggil dia identiti sudut berganda. Kalau ada per ni, contoh saya biasanya soalan macam ni, saya target saya akan gunakan cos 2 theta yang melibatkan sin. Yang melibatkan sin maksudnya 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Ini formula yang dibagi dalam exam. Ini formula bagi exam. Okay? Jadi sebab yang ini bahagi 2, theta kita semua kita akan bahagi 2. Bila kita akan bahagi 2, kita akan jadi cos theta sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta per 2. Nampak? Kalau tukar di huruf X, jadi benda ni. Ini yang kita nak pakai untuk jawab soalan ni. Sebab tu saya bagi tahu kamu, kalau kadang
Kalau kamu rasa macam sangkut, kamu tinggalkan dulu. Yang penting kamu kena jawab. Trigonometri ada 2 soalan. Markah dia biasanya 5, 6, 7 macam tu. Dia tak boleh bagi terus susah. Dia mesti ada satu yang senang, satu yang susah. Attack yang senang. Okey, ini kita habiskan. Ni. Kalau soalan masuk macam ni, okeylah kan, tak ada masalah. Okey, cos theta. Cos theta apa? Kita ada tak cos theta? Ada tadi. Cos theta adalah P. Ini saya masukkan sini. P sama dengan, okey, huruf saja beza. Huruf X dengan theta. Sebab saya buat formula. 1 tolak, saya letak X balik. 2 sin kuasa 2 X per 2. Sekarang kita dah boleh buat algebra untuk dapatkan jawapan. Pindah ke sebelah sini, dia akan jadi 2 sin kuasa 2 X per 2 sama dengan tukar tempat 1 tolak P. Ini kamu boleh faham algebra biasa. Tengok okey. Kemudian 2 pindah ke bawah, dia akan jadi sin kuasa 2 X per 2 sama dengan 1 tolak P per 2. Siap. Markah dia 3. Sebab tu saya beritahu kalau jumpa soalan trigo, ramai pelajar takut. Cikgu, trigo saya skip lah. Jangan skip. Jangan skip. Dia ada 2 bahagian. Yang biasanya, yang basic ni kamu kena try. Maksudnya sebab tu saya beritahu kamu nak dapat result okey dalam MAT, jangan kosong saja. Biar dapat separuh. Mudah. Yang ini mudah. Yang ini complicated sikit. Kalau tak tahu macam mana nak manipulasi formula, susah lah. Kan? Tapi tak apa. Kita akan cuba pelan-pelan. Kamu nampak. Sebab formula, kalau tak hafal formula, dia tak nampak idea tu. Okay? Tapi ingat, trigo, kamu kena jawab apa? Trial ni, try jawab, jangan kosong saja. Dan sebagai kamu, beritahu kamu, biasanya soalan dia separuh mudah, separuh agak mencabar sikit soalan dia. Kan? Itu soalan nombor 10. Pergi terus. Lepas tu, topik kamu belajar, biasanya kamu akan belajar perbezaan dulu, tapi biasanya dalam exam, dia akan jumpa benda dulu. Pengamiran. Tengok pengamiran. Untuk silibus kamu, dia duduk dekat-dekat tau soalan-soalan ni. Dia duduk dekat je ke satu nanti. Nombor 11, dia akan duduk, nanti kamu akan jumpa soalan form 4 dulu. Form 4 banyak, tiba-tiba form 5. Dia start lah. Kan? Okay. Nombor 11, diberi pengamiran 4, 10 ke tu? Saya pun tak apa nampak. Saya print sendiri, saya yang tak nampak. 10 kot. 4, 10 betul lah. Kan? Fx dx sama dengan 7. Okey. Soalan yang pertama, tengok markah dia. 2 markah maksudnya mudah. Kadang-kadang nampak macam pelik, tapi tak apa. Kita tengok apa dia bagi tu. 4, 5. 4, 5 fx dx campur dengan 5, 7 fx dx campur dengan 7, 10 fx dx. Ini soalan dia trik. Kena hati-hati soalan trik. Markah 2 je. Kenapa? Ini kita panggil dia petua rantai. Dia berantai tau, tengok. Macam 5, 5, 7, 7. 5, 7. Nampak? Apa yang tinggal? Cuba tengok apa yang tinggal. Bila kita dah rantaikan dia, dia akan jadi mula dengan 4, habis dekat 10. Jadi jawapan kita berapa? 7. Sebab tu markah dia 2 saja. Kena ingat. Ini namanya petua rantai. Okey? Kita habiskan B kejap. Tengok B. Dia bagi cari nilai H. Jika 10, 4 ada kotak 10 fx tolak dengan hx, tutup kotak dx sama dengan 182. Okey? Ini kita belajar. Sebab saya kena stop kejap sebab dah azan. Kita stop kejap. Kamu try buat. Nanti kita bincangkan terus. Okey, baik. Kita sambung semula. Tengok. Dapat tak buat? Okey. Ni kalau ada kotak macam biasa, kalau kamu ingat lagi saya pernah ajar, kalau ada kotak kita kena pecahkan, expand, dia akan jadi, cara expand dia sama dengan ni, biar yang usik sini. Ni 10, 4, 10 ni yang ni keluarkan. Tak sini. Dalam ni fx. Macam tu.
tolak H ni pun keluarkan. Ni expand. 10/4 juga. X sama dengan 182 macam tu. Okey. Tapi kamu ingat ni, ia bagi part 10. 7. Okey. Kita 10/4 maksudnya terbalik. Bila terbalik dia akan jadi apa? Negatif. Kan? Jadi sini akan jadi 10 darab dengan negatif 7. Kan? Terbalik nombor ni, simbol bertukar. Okey. Tolak dengan H. Yang ini boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator je. Ambil kalkulator. Tekan pakai ni je. Ni pengamiran. Tekan pengamiran. Dia keluar apa tu? 10/4x kan. Okey. 10 ikut saja. 4 sini alpha x. Okey. Kita akan dapat jawapan negatif 42. Okey. Kalkulator kamu boleh pakai. Tak ada masalah. Cuma kamu mungkin cara masuk dia lain sikit. Kalau kalkulator yang warna hitam tu, yang warna hitam yang biasa macam Casio apa, 570 tu, cara masuk dia akan kamu tekan kalkulator, dia akan keluar benda ni. Okey, apa kamu buat? Kamu buat alpha x. Soalan ni alpha x, 10,4. Tutup, tekan sama dengan. Okey. Yang ini untuk kalkulator biasa. Jadi kamu akan dapat jawapan yang sama, iaitu negatif 42. Okey, dah boleh selesai lah. Sini akan dapat kat situ. Masukkan negatif 42 sama dengan 182. Kita nak cari H kan. Jadi kat sini kita akan dapat negatif 70. Pindah sebelah, tambah. Jadi sini 42. Tinggal pula 2. 42H sama dengan 182 campur 70. Kita akan dapat 252 42H. Jadi H sama dengan 252 per 42. Cuba ambil kalkulator. Calculate macam biasa. 252 bahagi dengan 42. Kita akan dapat 6. Jadi oleh sebab itu H sama dengan 6. Boleh ikut ke? Boleh cikgu. Boleh Okey. Ada apa-apa masalah kamu tanya terus ya. Okey, sekarang ni kita terus pergi soalan seterusnya. Nombor 12. Nombor 12 ni biasanya lepas jumpa pengamiran ataupun pengamiran dia mesti ada kawan dia pembezaan. Okey, tengok. Nombor 12. Garis lurus 4y campur dengan x sama dengan q ialah normal kepada lengkung. Dia kata adalah normal. Normal kepada lengkung y sama dengan, dia bagi bentuk vertex kan. 1 kuasa 2 tolak 3 pada titik A. Okey, cari koordinat A. Cari koordinat A kan. Okey. Apa yang kita kena tahu kat sini? Bila dia kata garis lurus. Bila dia kata garis lurus, kita kena jadikan dia persamaan garis lurus. Jadi saya akan tukarkan benda ini menjadi 4y negatif x tambah q. Y sama dengan, jangan bahagi panjang. Kita jadikan persamaan garis lurus, dia kena negatif x campur q, dia kena per 4 macam ni. Sebab y equal to mx plus c. Jadi kat sini kecurunan kita adalah sama dengan negatif 1/4, manakala c kita adalah q per 4. Ini kita, sebab apa? Dia bagi tahu apa? Dia kata garis lurus. Kita kena jadikan garis lurus, kena ada persamaan garis lurus yang boleh bagi kita maklumat iaitu kecerunan dan pintasan. Okey, tapi apa kaitan dengan normal? Bila kaitan dengan normal, normal pula
Bila dia bagi tahu normal, dia ada kaitan dengan tangent. Normal dengan tangent ada kaitan. Kenapa? Kecerunan normal darab dengan kecerunan tangent sama dengan -1. Kenapa jadi macam ni? Sebab kalau contohlah ada satu lengkung, apa-apa lengkung. Okey? Satu garisan yang menyentuh satu titik dia kita panggil dia tangent. Ini kita panggil tangent. Jadi kecerunan yang untuk ini kita panggil kecerunan tangent. Di titik apa? Titik sini. Titik A lah. Kan? Okey. 90 darjah dengan tangent tu adalah normal. Dia akan dapat kecerunan normal. Sebab tu bila berserenjang, formula dia biasanya M1, M2, -1. Sebab kita pakai ada kaitan. Okey. Kemudian apa kita nak kaitkan dengan lengkung? Boleh kaitkan dengan lengkung yang mana M tangent adalah sama dengan dy dx. Ini dia ada kaitan ni. Dia kait, dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Dia patah-patah balik cerita dia. Jadi kita akan letak depan mata dulu semua maklumat. Jadi apa yang kita nak buat mula-mula? Sebelah sini kita ada kecerunan normal. Bagi nampak lah. Jadi untuk kaitkan sebelah sini pun kena dapat kecerunan normal. Nak dapat kecerunan normal, kena pergi cari dulu kecerunan tangent. Kena pergi cari dulu kecerunan tangent. Jadi saya akan pergi cari kecerunan tangent. Apa kecerunan tangent kita? Tangent kita adalah kita boleh dapatkan daripada persamaan. Jadi kat sini kecerunan tangent sama dengan -1 ni pindah, nampak? Per dengan kecerunan normal sama dengan -1 per dengan -1/4. Jadi mati-mati tinggal 4. Nampak? Jadi kecerunan tangent adalah 4. Daripada sini maksudnya apa? Apa kecerunan tangent? Dy dx. Dy dx adalah 4. Baru kita pergi sini, kita buat dy dx. Macam mana nak buat dy dx? Ini kurungan senang. Kalau nak kembang pun boleh, tak nak kembang pun tak apa. Kan? Tapi biasanya kalau kuasa 2, untuk nak senang kamu nampak, kamu expand. Tolak 2x campur 1 tolak 3. X kuasa 2 tolak 2x tolak 2. Jadi kat sini dy dx sama dengan 2x tolak 2. Berapa dy dx? Sama dengan 4. Nampak? Dia ada kait. 4 markah dia bagi. Okey. Jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Dah dapat belum? Belum. Sebab dia nak koordinat A. Kita baru dapat X. Mana nak cari Y? Ni. Ini Y dia. Masuk pula. Jadi Y sama dengan berapa? X dia. 3 tolak 1 kuasa 2 tolak 3. 2 kuasa 2, 4. 4 tolak 3, 1. Dapatlah koordinat A adalah 3, 1. Nampak perjalanan dia? Sini. Dia jalan. Itu kena ingat. Okay. Pergerakan ni yang kamu kena. Bila kita tengok soalan, bila kita dah biasa jawab soalan ni, kita tahu cerita dia pasal apa, kadang-kadang tengok topik tak perasan topik apa ni. Koordinat geometri ke apa? Bila kamu dah biasa, kamu tengok ini pembezaan rupanya. Nampak? Bila kamu dapat hint yang pertama iaitu topik betul, formula kamu akan gunakan betul, knowledge yang kamu akan gunakan sesuai dengan soalan tu, kamu akan rasa flow kamu jalan seru saja. Dapat A. Okey, tengok soalan B. Soalan B satu markah je. Q. Apakah Q? Dia macam mana kita nak cari Q ni? Kan? Bila dia jumpa normal ke tangent ke titik A, dia tetap kongsi, nampak? Normal ke tangent ke, dia tetap duduk dekat koordinat. Lengkung ni duduk dekat titik A, tangent duduk titik A, normal pun duduk titik A. Jadi kalau kita dah dapat titik A, maksudnya X dan Y, boleh ke cari Q? Dah boleh. Jadi B, Q sama dengan 4 kali 1 campur 3. Dapat jawapan Q sama dengan 7. Sebab tu Q satu markah. Boleh? Ada soalan? Kita jalan terus. Jalan terus okey. Jalan terus. Yang ini dia kamu tengok. Dia panjang cerita dia, nampak sampai sini.
part 2, 3 markah. Sini 4 markah, maksudnya 7. Ini dia dah masuk bahagian B. Soalan bahagian B. Nampak topik apa? Pengamiran. Dia guna lagi sekali. Topik tu masuk 2 kali. Tadi pengamiran tak tentu. Yang ini pengamiran tak tahu. Kita tengok apa kaitan dia, cerita dia. Saya pun tak baca soalan lagi. Saya snap dia tadi. Nombor 2A. Diberi bahawa Y sama dengan X per 2X tolak 4. Dan dy dx sama dengan 4fx. Wow, yang ini pembezaan rupanya. Tapi dia kaitan dengan pengamiran. Dengan keadaan fx adalah satu fungsi dalam sebutan x. Cari pengamiran. Pengamiran 01fx. Okey, kenapa saya tulis ramai-ramai ni? Sebab bila kamu dapat soalan, langkah pertama, ambil benda-benda penting ni tulis. Benda-benda penting ni akan tolong kamu. Kenapa saya cakap dulu? Tengok. Soalan nak apa? Pengamiran fx. Okey, mana fx? Ni fx. Macam mana nak kamirkan fx? Letak je lah pengamiran dia. Nampak? Dah. Bila kamu letak sebelah kanan, kamu kena letak juga sebelah kiri. Nampak? 4 yang rusik dia. Sebab benda ni kita panggil pemalar boleh keluar. Jadi yang kita nak apa? fx je. 4 nak? Tak nak. Kalau tak nak 4, 4 boleh pindah ke sebelah. Bila 4 boleh pindah ke sebelah, janganlah per macam ni sepanjang-panjangnya kau per pula. Letak kat depan dia 1/4. Itu jadi dia. Habis. Apa lagi? Okey, apa lagi? Dia ada nombor. Dia tak ada nombor. Bila kita letak nombor, ya? Okay. Asal kita dengar ada orang panggil. Ada ke? Bila saya letak nombor kat situ, sini nombor dia 01, maka sini pun kena letak nombor. Okey. Bila kamu letak nombor, kamu kena ingat, pengamiran dia tak boleh jumpa perbezaan. Dia tak boleh jumpa perbezaan. Sebab apa? Pengamiran dy dx ada formula. Kita panggil dia persamaan lengkung. Apa formula dia? Y sama dengan pengamiran dy dx. Hafal formula ni. Kamu nampak ada? Ada kan? Pengamiran dy dx. Nampak? Pengamiran dy dx jadi apa? Akan jadi y saja. Jadi kat sini saya letak 01fx, maka yang sini akan tinggal 1/4 y saja. Kalau y saja, mana letak nombor? Nombor dia akan jadi kotak. Macam kita buat pengamiran. Okey? Jadi apa masuk kotak ni? Kita kena masuk dalam. Masuk ke mana? Ke y. Mana y ni? Sebab tu dia bagi y kat sini. Jadi kita akan dapat jawapan. Saya tulis ni idea saja. Idea maksudnya satu contoh kat situ. Jadi jawapan kita kat sini kita akan dapat apa? 1/4 kotak x per 2x tolak 4 tutup kotak 01. Gantikan. 1/4. Masukkan 1. 1/2 tolak 4 -2. Kosong perlu tak? Tak payah. Kosong jadi kosong lah. Tak payah. Dapat dah jawapan kita sama dengan -1/8. Itu 3 markah dia bagi. Okey, apa penting? Ni kaitan dia. Nampak? Kalau dia bagi, letak dulu depan mata, kaitkan dengan soalan. Ini soalan berkenaan dengan pengamiran songsangan pembezaan. Okey, cuma saya bagi kamu senang ingat, hafallah formula ni. Kita panggil dia persamaan lengkung. Persamaan lengkung kan? Okey. Contoh kalau soalan tanya, cari persamaan lengkung. Ini formula. Boleh pakai formula tu kalau diberi dy dx. Okey. Cuma kadang-kadang ada setengah soalan dia tak bagi dy dx, dia kata benda tu nama dia fungsi kecerunan. Kalau dia kata fungsi kecerunan maksudnya dy dx lah tu. Okey. Soalan dia. Kita teruskan kat bawah. Oh, yang ni tak nampak kawasan berlorek Okey, tak apa. Saya akan lorekkan. Sekejap Kita tengok soalan B nombor 2 kat situ.
Dia ada graf. Buat graf dulu. Oh, graf dah macam graf scene pun ada ni. Naik sikit. Tu ni ada macam tu. Okey, yang ini Y sama dengan X, X tolak 2. Yang ini dia kata Y sama dengan X, X tolak 2, X tolak 3. Okey, ada sebab tu, ada sebab. Okey. Mana kawasan Blorek? Kalau kamu tengok saya share tu ada nampak lah lebih kurang cerita dia ni macam tu. Situ. Ini kawasan Blorek. Okey. Hitung luas rantau Blorek. Luas rantau Blorek macam ni mudah. Kenapa saya kata mudah? Sebab apa? Dia dibatasi oleh dua graf. Graf atas, graf bawah. Okey, graf atas bawah. Jadi apa-apa luas yang dibatasi oleh dua graf, kita boleh gunakan formula mudah iaitu graf atas tolak graf bawah. Apa yang cikgu cerita ni? Kejap. Sebelum kita nak buat benda tu, kita kena tengok dulu apa dia bagi. Yang pertama, Y, X, X tolak 2. Apa benda ni? Dia dah faktor. Dia dah faktor maksudnya X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Dia dah faktor. Yang Mamat ni pula, dia kata apa? Ada X 0, ada X 2, ada X 3. Itu maksud dia. Kat graf tu. Okay? Sekarang dia minta apa? Luas rantau Blorek. Senang. Ada dua persamaan. Cuma masalah dia persamaan ni tak kembang. Kena expand dululah. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Y sama dengan yang ini, yang jam ni. Tapi tak payah jam apa. Ni dah buat. Ni. X kuasa 2 tolak 2X. Dah. Yang ni pula. X3. Salah kembang. Kembang macam biasa. Kembang silang-silang. Tak apa. Tak ada macam pelan-pelan tak apa. 4 markah. Pelan-pelan buat. Ni dengan ni. X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2. Tolak 2X kuasa 2. Campur 4X. Akan dapat X kuasa 3. Tolak 5X kuasa 2. Campur 4X. Dapat dua persamaan. Okay. Macam mana cari luas? Luas sama dengan pengamiran daripada 0 pergi 2 atas tolak bawah. Atas tolak bawah. Siapa ke atas? Mamat ni. Buat apa? Tengok graf dia. Dia ke atas. Jadi kita akan buat X kuasa 3 tolak 5X kuasa 2 campur 4X. Ya. Bukan 6 ah? 6 mana? Saya salah darab ke? 4X. 4. 2 kali 3 Oh 6 6. 6 Okay, sorry. Betul kan? Terima kasih ya. Okay. Hari ni nasib baik kau tegur kan. Okay. 6X. Betul ni? Okay. Ni yang atas, tolak yang bawah. Tolak X kuasa 2, tolak 2X. Pengamiran dia semua. Macam tu je. Okay. Simplifykan dia. 0, 2. Ni akan jadi X kuasa 3, tolak 5, tolak 1, tolak 6. Campur 6, tolak-tolak jadi tambah. Tambah dengan 8X. Okey. Kamikan. Sebab markah dia 4, kita tunjuk kita buat pengamiran. Tapi kita tak kira pun. Ini akan jadi X kuasa 4 per 4. Tolak 6X kuasa 3 per 3. Campur 8X kuasa 2 per 2. 02. Tapi jawapan jangan kira yang ini. Jawapan kita kira pakai kalkulator. Cuba pakai kalkulator tu. Kalkulator lagi sekali tengok tadi pengamiran. Kali ini yang pakai ni, yang soalan soalan. Alfa X kuasa 3. Kemudian tolak 6. Alfa X kuasa 2. Ke mana tu? Alfa X kuasa 2. Kemudian campur dengan 8X. Okay, daripada 0 pergi ke 2.
dapat jawapan. Okey, jawapan terus dapat. Tulis je. 4. Selesai. Itu kaedah dia, teknik. 4 markah. Ini maksudnya kalau kawasan tu apa? Dibatasi oleh 2 graf. Tak kisahlah graf macam mana. Kan? Kamu boleh jumpa graf macam ni, contoh tiba-tiba kamu jumpa graf dia bagi macam ni. Okey, kemudian dia bagi graf dia macam ni. Lorek sini. Okey, sepatutnya apa? Kamu belajar dalam pengambilan, kalau kat bawah luas dia dapat negatif lah apa kan. Tapi kalau macam ni tak payah. Ini maksudnya dia dibatasi oleh 2. Kerana buat soalan serentak, dapatkan ni A, ini B, terus kita ambil yang atas tolak yang bawah. Untuk luas. Dia tak kisah. Walau di mana dia berada. Asalkan dia mesti ada orang atas bawah. Kalau dia berlubang tak boleh. Kalau dia berlubang tak boleh. Okey. Ini kita tengok betul-betul. Kadang-kadang ada yang kita kena tambah. Yang ini biasanya kita tolak. Kalau tambah, dia lain. Tambah, graf dia lain. Okey. Tambah contoh, saya bagi graf macam ni. Macam ni. Dia bagi macam ni. Kalau macam ni, ini kena tambah. Kena potong kat sini. Yang ini lengkung punya, yang ini garis punya. Kena tambah. Dia lain. Okey, kalau dia bagi macam ni, kita tolak. Boleh faham ke? Okey. Ada satu soalan lagi cepat kita target. Okey. Saya skip satu saya sempat saya pergi buat nombor 7. Sebab nombor 7 tu kamu tengok nombor 7. Nombor 7 penting, favorite ni untuk soalan kamu. Sebab apa? Tengok markah dia. Nombor 7. 7 markah. 7 markah. Soalan nombor 7 saja. Pendek macam tu je. Soalan. 7 markah dia bagi. Okey. Nombor 7. Diberi Y sama dengan X kuasa 2 campur 2 per X kuasa 2. Tunjukkan bahawa X kuasa 2 D2Y dx kuasa 2 campur 4x dy dx campur 2y tolak 12x kuasa 2 sama dengan kosong. Wow, ini tunjukkan saja. Nampak? Dia bagi mamat ni satu. Jadi apa kita buat? Daripada situ kita nampak. Dia perlukan apa? Y dan dia perlu dy dx, dia perlu d2y dx kuasa 2. Jadi kita kena pergi cari benda tu dulu. Y sama dengan X kuasa 2 campur 2 kuasa X kuasa negatif 2. Saya naikkan ke atas. Okay. Jadi dy dx sama dengan 2X tolak 4X negatif 3. Okay. Kemudian d2y dx kuasa 2 pula sama dengan ni tinggal 2. Ini akan jadi campur 12X negatif 4. Pak, lepas tu baru kita pergi substitute. Kita substitute je. Ni okay, X kuasa 2. Markah dia 7 ni. Ni ambil ni letak. 2 campur 12X negatif 4. Campur 4X. Masuk divide dx pula. 2x tolak 4x negatif 3 campur 2y. Panjang. Y ni x kuasa 2 campur 2x negatif 2. Sambung lagi. Semua bawah. Tolak 12x kuasa 2 mesti dapat kosong. Jadi kita kena buktikan bahawa belah kiri ni pun kosong kan. Expand. Ni expand. Akan dapat apa? Ni 2x kuasa 2. Ni campur dengan 12x kuasa 2 dengan negatif 4. Jadi negatif 2. Okey. Campur. Yang ni 8x kuasa 2. Ini negatif 16
X negatif 3 dengan 1. Dia akan jadi negatif 2. Campur 2X kuasa 2 ni campur 4 X kuasa negatif 2. Tolak 12X kuasa 2. Lemak. Okey. Kamu tengok. Apa jadi? 2X kuasa 2, 10, 12. Susun je. Susun 12X kuasa 2 ni tolak 12. Boleh je kira terus saja nak tunjuk. Okey. Kemudian apa? Negatif 2 nampak. 12 tolak 16. Apa susun Tolak 16. Kemudian campur 4X negatif 2. Okey. Dan kamu tengok jawapan kita akan dapat 0 sebenarnya 0. Tengok benda ni. Benda ni nak bagi tahu ni. Jangan takut tengok soalan. 7 markah. Ni. Buat. Okey. Kertas 2. Sebab apa? Bila satu, kemahiran algebra. Ramai pelajar. Kalau banyak-banyak macam ni kadang-kadang terkucil. Lepas tu perbezaan. Ada yang sangkut. Kan? Walaupun kamu tengok macam ni je takkan 7. Kalau jumpalah exam soalan macam ni, syukur. Sebab benda ni insya-Allah kamu boleh jawab. Sebab kadang-kadang saya jumpa ni mudahlah. Ada dia selit apa? Dia ada selit apa? Pengamiran. Tiba-tiba dia selit pengamiran. Okey? Dia ada soalan macam ni dekat exam. Okey? Jadi ada satu lagi soalan. Saya saja tinggalkan untuk kamu fikir-fikirkan. Dan selamat mencuba. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Minggu depan mungkin saya akan fokus dekat soalan kertas 2 bahagian B. Soalan panjang. Jadi tak banyaklah. Kita boleh buat 2-3 soalan pun tak apa. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan usaha sehingga berjaya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Saya lupa. Siapa yang tak nak tengok recording, kamu kena ambil dekat saya punya ni. Kau masuk je youtuber.com/ ada C channel. Nama saya A besar, M besar. Okey, masuk je. Nanti kita tengok. Biasanya saya akan esok dah boleh tengok lah, esok malam. Dia ambil masa sikit untuk upload. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Baik. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum.